Okey, kepada sesiapa yang nak belajar tentang bagaimana nak bentuk mahkota julang, jangan lupa tonton video ini sampai habis. Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama Cik Pozi di channel bagaimana menceritakan tentang bougainville ataupun lebih dikenali dengan bunga kertas. Sebelum itu, Cik Pozi doakan supaya sahabat-sahabat sekalian beroleh kesihatan yang baik, dilanjutkan usia dan dimurahkan rezeki hendaknya. Video kali ini Cik Pozi nak berkongsi kepada sahabat-sahabat sekalian bagaimana kita nak bentukkan teknik mahkota julang. Okey perempuan tengok pokok ni dia dah usia 4 hingga 5 bulan. Dia dah melia tau. Dia hidup dah melia. Kita dah tak jaga. Okey, sekarang ni hari yang sesuai untuk kita nak jaga dia setelah 4 hingga 5 bulan. Sebab kita perlu ikat dan belai dia lah. Kalau kita tak buat macam ni, dia akan tumbuh setumpuk dekat sini. Dia henti untuk pergi ke depan. Mana dekat sini dia tak ada pembesaran lagi dah. Dia akan tumpu kepada sini, baja-baja dia akan pergi ke arah sini. Semua dahan dia akan bentuk yang macam tu. Bila semua dahan macam tu, pokok kita jadi tak cantik. Kita nak pokok kita ni, dia lebih rendang. Tapi bukan rendang ke bawah. Dia nak rendang ke atas. Sifat pokok ni dia naik ke atas. Seperti nau dalam belukar. Macam tu. Nau dalam belukar ni, pucuk untuk melepaskan pucuk masing-masing. Jadi kalau kita tak bentukkan, dia akan terkumpul ke bawah. Okey, sekarang apa yang perlu Cik Pozi buat? Kita kena cari buluh yang macam ni. Kena ada buluh lah. Kan? Okey, kita pacak. Kita pacak 1 ataupun 2 buluh. Okey, kita cuba mengikat. Kita tengok kita ikat, kena ada tali. Kita bagi dia naik ke atas. Okey. Ni macam ni. Kita bagi dia naik ke atas. Kita biar lebih kurang dalam sebulan lebih lah. Nanti akan naik ke atas. Dia akan terus sihat dekat atas. Macam ni. Kita kena ikat lah pembentukan. Lepas dah besar tu, baru kita trim. Kita trim. Kita nak cabang-cabang tu daripada atas. Kalau di bawah dia jadi nampak gelap sangat. Gelap dia tak cantik. Ini kita tak boleh trim lagi. Yang ni bukan sesuai untuk trim lagi. Untuk nak naikkan dia ke atas saja. Dia tak sesuai lagi untuk kita trim. Tapi teknik pun masing-masing ni ada yang kehendak diri masing-masing. Dia sukalah, dia nak rendang di bawah ke, dia nak rendang di atas ke. Yang ni spesies sirih Cina. Sirih Cina ni dia adalah herba juga untuk arthritis, untuk sendi. Sesuai untuk kita makan dia buat ulam. Buat ulam, ada yang setengah tempat tu dia blend, dia buang akar macam ni, lepas tu cuci, dia blend, dia minum. Untuk arthritis, untuk sendi. Sifat sirih Cina ni kan, dia adalah herba. Dia tumbuh melia di pasu-pasu pokok, di polybag. Sebab apa? Di sini dia ada benih dia tau. Dia ada benih dia. Butir biji dia dekat sini. Gitu halus-halus hijau tu kan. Yang ini jatuh saja dekat mana dia akan tumbuh. Terutama kalau dia jatuh dalam pasu, apabila kita siram pagi, siram petang, dia akan tumbuh. Dia berguna. Allah jadikan setiap kehidupan tumbuhan di atas muka bumi ini ada manfaat dia. Cuma kita saja yang tak tahu apa manfaat dia yang tersimpan dan rahsia pada kita. Okey, yang Allah bagi kepada umat dia. Ini Cik Pozi ambil dah basuh cuci tau. Kita kumpul masa tu ulam raja, daun sirih Cina, kita buat ulam mentah. Makan bersama dengan ikan bakar, cicah air asam. Memang sedap. Bau dia pun macam sirih Cina. Macam sirih lah. Bau dia macam sirih. Nama dia ni sirih Cina. Kan? Ni nama dia sirih Cina. Tapi
bau dia macam pokok sirih. Macam sirih. Sebab tu dipanggilkan sirih Cina. Okey, ni sajalah kebetulan kita tahu ilmu ni. Yang mana kita dapat share. Kita share lah kepada rakan-rakan yang di luar sana. Ni kita iklan sedikit tentang herba. Herba ni tak payah belilah. Memang ada di mana-mana. Memang ada di pasu pokok-pokok kita. Okey, kita sambung balik kepada tanaman kita tadi. Okey, yang ini sifat dia dah nak bentuk ke atas. Yang ni tak apa. Yang ni kita dah biarkan. Kita abaikan. Kan? Okey. Yang mana malas berbunga tu, kita boleh letaklah baja bunga. Kita letak baja subuh 16 x 16 x 16 warna 3 x 16. Okey. Ini ada 2 batang buluh yang kita nak mula pancang pokok-pokok kita yang mana dah yang melia tu kan. Lingkungan umur dia 6 hingga 7 bulan. Dia dah melia dah ni. Kalau kita tak kawal dia, memang dia akan liar lah. Dia akan naik, dia akan pusing sana, pusing sini. Okey, ini saya akan pacak buluh. Okey. Okey. Dan kita mesti ada tali. Kan? Kita mesti mau ikat dia. Kita ikat dia. Supaya dia tidak meliar ke bawah. Kalau dia naik ke atas, okey, tak apa. Kan? Okay. Yang ini pun kita naik dia ke atas. Kita naik ke atas dulu. Tapi kalau untuk peminat bonsai, mungkin dia tak sukalah cara saya ni. Sebab cara saya ni, kita nak teknik merimbun. Gitu, teknik merimbun. Kalau teknik bonsai ni, dia tidak rimbun. Dia tidak rimbun. Dia ada seni-seni naik dia. Gitu. Yang ni kita ni, kita nak jual lah. Nanti bunga lebat apa semua. Lebih kurang macam tu lah. Okay. Okay. Yang tak perlu kita potong Okay. Kalau yang ini rasa kita dah tak perlu, kita potong dia. Macam tu. Kita potong dia. Yang ni pun kita ikat Okey. Nampak? Dia akan naik ke atas kan? Macam ni okey. Okey. Ni yang Cik Bozi dah buat 2-3 hari yang lepas. Bagi dia naik ya dulu. Bagi dia naik ke atas ya dulu. Kan? Nanti 1 bulan, 2 bulan dah kita buh baja dia apa semua. Barulah kita trim balik semula. Okey Sebab kita nak sifat pokok tu naik dulu. Lepas dah naik tu, barulah kita potong untuk nak rendangkan dia. Sebab kita nak bagi tinggi baru dia rendang. Kalau kita tak buat daripada rendah tu, nanti dia akan pergi ke bawah. Bila ranting dah besar, susahlah kita nak bentuk. Okey Okey. Seterusnya, baja bunga. Ini baja bunga. Baja bunga Super 47. Dia NPK dia ada lebih kurang dalam 15, 21 sifat NPK dia. 21 tu pendebungaan untuk membunga, mengeluarkan tumbuhan yang sifat berbunga. Okey, kita letaklah lebih kurang dalam 2 sudu kecil macam ni Kita letak dulu. Dia jangan banyak sangat, nanti dia panas. Okey macam ni. Okey. Ini sistem tabur Bukan yang jenis bancuhan. Ini sistem tabur. Okey. Kita tabur aja 2 sudu. Tengok. Dia dah mula berbunga. Okey. Kalau tak cukup panjang, kita ikat dia lagi supaya dia naik ke atas.
Okey, yang mana yang otai-otai tu dia orang dah tahulah macam mana nak bentuk dia orang punya kesukaan. Macam saya ni, saya nak share kan. Yang mana ilmu yang bermanfaat daripada saya boleh guna. Ya, yang mana ilmu yang bermanfaat daripada Cik Bozi bolehlah ambil guna dan share kepada rakan-rakan yang di luar sana. Yang kadang-kadang dia orang ni tak tahu macam mana nak buat. Kan? Tip Cik Bozi banyak memberitahu keadaan kaedah. Bagaimana kita nak rendangkan, nak bungakan dia, nak menjadi dia lebih cantik dan lebih rimbun dan galak berbunga. Okey, ini adalah spesies yang galak berbunga yang Cik Bozi cuba tinggikan. Dia tidak merimbun ke bawah. Tinggikan. Okay, sekarang Cik Bozi nak letak pancang buluh sebagai tumang. Dia berdiri tegak. Okay, kita tengok tempat-tempat yang sesuai. Okey, sekarang ada 2 buluh yang menyokong. Sebab kita tak nak dia tumbang, dia jatuh. Apabila hujan lebat, hujan datang, pokok ini akan rebah ke bumi. Musim hujan datang, daun dia lebat dan bunga dia lebat. Nanti dia akan jatuh. Okay, ya? Macam tu. Dia kena angkat bagi tinggi. Jangan bagi rendah. Okey. Sini pun kita ikat dawai. Kita ikat tali lah, bukan dawai. Ikat tali. Okey, satu lagi di sini ya. Okey. Bila daun dia yang meliar tu, kita boleh potong. Okay, sekarang kita nak buat macam mana? Kita nak potong bagi dia rumpun dekat sini. Okey, kita potong. Ada bunga pun tak apa, tak salah, kita potong je. Yang ni spesies lain sebab ini sirih junjung, Cik Bozi kahwin. Kalau tak perlu dia, kita pun potong. Sebab kita nak minta tumpang kepada pangkal SJ, sirih junjung. Okey. Potong. Nanti dia akan bertingkat. Dia akan bertingkat. Kita kena belek-belek dia dulu lah. Kena tengok-tengok apa yang perlu kita buang. Lebih kurang gitulah. Okey. Memang kena pakai pancang. Kalau tak pakai pancang nanti dia tak kuat. Dia boleh rebah. Sebab batang dia tidak kuat daripada segi menahan tumbasaran daripada atas. Kita kena pacak pakai tumang sebab batang dia kecil. Kalau batang dia besar tak apa. Okey. Yang ini ni, dia punya tumang dia, batang dia daripada sirih junjung. Yang kita dapat besar, lepas tu bila sirih junjung tu naik, kita kahwin dia daripada bawah sekali. Ini tempat Cik Bozi kahwin. Cik Bozi kahwin dengan spesies yang galak berbunga ni, ID yang suka berbunga. Dia asal daripada sirih junjung punya batang, pangkal. Sekarang ni pokok ni kahwin lah. Kahwin pun dekat mana yang di atas kita sambung pucuk tu lah yang akan monopoli. Kan? Okey. Spesies ni memang spesies yang paling diminati sebab dia galak berbunga. Dan dia lasak. Dia lasak, lebat berbunga. Dia tidak mudah kena penyakit. Model ni. Ni dia agak macam merimbun ke bawah sebab dia berat. Dia berat sebab malam tadi hujan. Bunga dia ni berat sikit. Okey. Tak apalah macam mana pun. Yang ini daripada spesies oring daun dia pun besar. Cik Bozi bentuk. Ini kita akan potong lah. Baru ni kita dah potong yang ini untuk dia keluar bunga. Bunga dia pun agak lebat juga. Tapi jangan lupa kita trim. Kita trim lah. Ni. Gitu. Ini kadang bunga dah yang macam ni kan. Kita sayang nak potong.
Tapi apabila bunga dah gugur, kalau kita rasa nak potong pun boleh lah. Sebab kita nak bagi dia macam rendang lah. Okey. Okey Ini di antara koleksi Cik Bozi, kan? Kebanyakan ciptaan yang Cik Bozi gunakan, dia semua jenis naik ke atas. Dia tidak merimbun di bawah. Okey, Cik Bozi naik dan diberi nama mahkota julang. Jadi mahkota julang bermakna kita naikkan dan baru dia ada rimbun di bahagian atas. Seperti juga tengok bahagian ni kan? Kita tegakkan batang macam ni. Inilah dinamakan mahkota julang. Ini pun sama. Kan? Kita naikkan juga. Kita tak nak dia rimbun di bawah dan membulat di bawah. Kan? Dia mesti naik ke atas. Sekurang-kurangnya kalau dia dapat naik, sama tinggi dengan kita. Kebaikan jenis mahkota julang ni, apabila jauh pemandangan, dia boleh nampak. Kan? Dia kita tinggikan. Sebab daripada jauh lagi orang dah nampak. Dengan bunga dia yang lebat, berwarna-warni, bercampur, bunga putih, bunga merah, bunga pink, bunga ungu. Kan? Cuba tengok. Yang ini. Bila dah tinggi, tengok macam ni. Proses dia, ambil makan masa. Agak lama jugalah. Sebab mula-mula kita nak kena besarkan, mungkin di bawah, di atas tanah. Lepas tu kita kena korek, kita pindahkan naik ke dalam pasu. Dan kita tegakkan dengan pancang, buluh-buluh pancang, kayu-kayu pancang. Dan kita kawinkan sebanyak 3 ataupun 4 warna. Semasa inilah terbentuknya mahkota julang. Ini diberi namakan mahkota julang yang saya cipta. Okey, tengok bunga dia ada berapa? 1, 2, ini kuning 3 dan satu lagi. Yang ini krim kuning kunyit. Ini krim Yang ni merah terang striking dan putih biasa. Ada 4 color di sini. Kemudian kita tegakkan menjadi mahkota julang. Ini spesies dinamakan mahkota julang. Okey, cuba tengok ini pula. Okay, ini bau ni dia lepas berbunga. Okey, ini pun kita pasang pancang juga. Dia mesti kena pasang pancang. Kena pasang buluh supaya pokok ini menegak, berdiri. Okey, macam ni juga. Ini baru kita buat kahwin 1, 2 warna lebih kurang. Bunga batik, daun batik. Dan bunga merah biasa. Ini pun kita tegakkan juga dengan buluh sebagai pancang. Okey yang ni yang dah dia ada. Okey. Yang dah tinggi. Kalau dah tinggi dia jadi macam ni nanti. Jauh dah nampak. Kan? Okey, seterusnya ini baru lebih kurang dalam 3-4 hari kita pindahkan datang ke sini. Baru dalam proses pembentukan. Sekarang bukan musim bunga, memang dia tak ada bunga lagi lah. Tapi apabila dia dah cukup rimbun dan rendang, dia akan berbunga lebat. Okey, ini dalam proses. Daun-daun pun semua ni kita akan cabut nanti Kita akan keluarkan daun. Tinggal ranting sahaja. Kita akan cabut ni semua. Ini tip untuk kita nak dapatkan pokok yang lebat, daun yang rimbun dan bunga yang lebat, kita kena buangkan daun dulu. Sebab daun dia pun dah pudar, dah rosak. Kalau tunggu dia luruh, memang dia lambat lah. Jadi kita terpaksa tarik lah. Ni macam daun ni pun dah rosak. Nanti kita akan buat pada satu masa lapang nanti. Kita akan dua. Lepas tu kita kena pacak pancang supaya dia kukuh. Dia nak berakar, kita kena pacak pancang. Banyak pancang sikit supaya dia tidak terbalik. Ini nampak kan puan-puan semua? Buluh sebagai pancang. Supaya persediaan pada musim berangin. Bila musim berangin, pokok ini bila ditiup angin, dia tidak rebah. Ini tujuan kita guna pancang. Kebanyakan pokok mesti kena ada pancang. Pancang dia bentuk macam ni lah. Okay, start. Okey. Pancang memang kena tinggi lah. Kalau boleh buluh tinggi sama dengan kita lah. Baru kuat.
kita nak buat pancang. Kita kena tajamkan, kita kena pacak kan supaya pokok itu boleh berdiri dan kita ikat dengan pancang buluh. Itu saja perkongsian Cik Fauzi untuk kali ini. Semoga memberi manfaat kepada rakan-rakan yang menonton.